Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang bersama dengan saya, Muhammad Ridwan Tan, dalam channel Nasihat Mu'allaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita bersama-sama dalam channel Nasihat Mu'allaf. Sekali lagi kita akan bersambung berkaitan dengan khusus umrah khas, ya, buat jemaah yang bakal menjadi tetamu Allah yang akan menunaikan ibadah umrah dan juga ziarah. Pada siri yang kedua, episod yang lepas, kita telah berkongsikan berkaitan dengan syarat-syarat wajib haji dan juga umrah, iaitu bagi barang siapa yang telah memenuhi 5 syarat yang telah disebutkan, maka orang itu telah dipertanggungjawabkan wajib untuk menunaikan ibadah haji dan juga umrah. Dan juga kita juga telah melihat fadilat umrah, kebaikan dan kelebihan menunaikan umrah. Jadi kita akan sambung lagi pada siri yang ketiga ini. Kita akan lihat, ya, berkaitan dengan rukun umrah dan juga wajib umrah. Ya, sebenarnya bagi jemaah, ya, bakal jemaah umrah yang akan sampai ke tanah suci itu, pasti yang sedang meniti hari sebenarnya pasti akan rasa berdebar-debar, ya, berdebar-debar. Lagi-lagi orang yang tak pernah sampai, hatta orang yang pernah sampai, yang pernah pergi berkali-kali pun akan berasa debar-debar menunggu ketibaan harinya. Lagi-lagilah kita sekarang ni dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, ya, 48 jam sebelum kita tiba di tanah suci, tiba di Saudi, maka kita perlu buat PCR test, swab test dulu, negatif baru boleh bertolak. Lagilah berdebar-debar, ya. Kita terbayang-bayang, ya, mungkin kita rasa persediaan kita tak cukup, ya, banyak benda lagi kita tak tahu, banyak benda lagi kita tak hafal. Macam mana ni doa-doa tak hafal ni, macam mana ni, macam-macam pemikiran. Nanti sampai sana dan nampak Kaabah ke tidak, itulah yang terbayang-bayang dalam kepala kita. Begitu juga macam kita pernah sampai pun kita akan rasa macam tu juga. Bagi orang yang pernah sampai pula, ya, setiap kali nak pergi pun akan merasai debaran dia, ya. Tapi setiap kali pergi, debaran dia berbeza. Setiap kali sampai ke sana, ya, pengalaman dan perasaan juga berbeza. Itulah kelebihan yang ada di sana. Sebenarnya ini bukanlah sesuatu perkara yang tidak baik. Ini adalah sesuatu perkara yang baik, menunjukkan bahawa kita sangat bersungguh-sungguh untuk nak sampai ke tanah suci. Cuma tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian, ya, sebenarnya ibadah umrah itu adalah mudah, ya. Tak susah pun untuk melakukan ibadah umrah. Kita bukannya nak naik haji, ya, kita bukan buat haji. Haji banyak dia punya rukunnya, ya. Cuma umrah itu mudah sahaja. So umrah ini kita pun boleh jadikan sebagai warm up untuk kita nak menunaikan haji suatu hari nanti, ya, kita merasai. Sebab tu umrah juga dinamakan sebagai haji kecil. Jikalau kita lihat umrah, ya, rukun umrah ada 5 sahaja. Rukun umrah ada 5 sahaja, iaitu yang pertama, niat ihram. Niat ihram. Yang kedua adalah tawaf. Niat ihram apa? Berniat untuk menunaikan umrah ataupun haji. Tawaf iaitu mengelilingi Kaabah melawan arah jam sebanyak 7 pusingan dengan syarat-syarat yang tertentu. Yang ketiga iaitu sa'i, iaitu berjalan laju berulang alik daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dan yang keempat iaitu tahallul. Tahallul iaitu mencukur ataupun memotong ataupun mengunting rambut kita sebagai tanda kita keluar daripada ihram, dan selesailah ibadah umrah kita. Dan rukun yang kelima ini adalah tertib, iaitu mengikut turutan seperti yang disebutkan. Bermula dengan niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, dan selesai. Itu sahaja. Kalau kita sudah cukup, kita buat cukup 5 rukun ini, maka telah sahlah umrah kita. Sekiranya kita rasa kita tak cukup prepare pun, kita tak cukup persediaan pun, kita hanya ikut apa yang mutawif lakukan, apa yang diarahkan oleh mutawif, sebenarnya umrah kita pun sudah pun selesai. Jikalau kita lihat pada kelima-lima rukun ini, kecuali niat yang merupakan lintasan hati, tawaf, sa'i, tahallul, semuanya adalah perbuatan.
perbuatan anggota, ya, tidak ada satu pun yang melibatkan bacaan. Jadi bagaimana pula dengan bacaan dan doa dan zikir dan sebagainya? Itu adalah perkara yang sunnah, perkara yang sunat, ya, ibadah-ibadah tambahan melengkapkan lagi ibadah umrah kita. Jikalau kita tak buat pun tak apa. Macam tu. Okey. Jadi apa? Sebenarnya ibadah umrah itu mudah saja. Cuma walaupun ibadah umrah itu mudah, tetapi tidaklah bermaksud untuk kita mempermudahkan, ya. Tentu sahaja kita nak buat sebaik yang mungkin. Mungkin umrah yang kita buat pada kali ini merupakan satu-satunya kali yang akan kita lakukan sepanjang hidup kita. Bukan mudah untuk kita nak sampai ke sana. Kita nak menyimpan duit habis masa, ya, menabung bertahun-tahun nak sampai ke sana. Allahu Akbar. Tentulah sekali kita nak buat sebaik yang mungkin. Sebab tu kita melalui proses seperti kursus umrah dan juga sebagainya. Kita membuat bacaan persediaan kita. Tapi jangan terlalu berdebar-debar, sebenarnya dia mudah sahaja. Asalkan kita faham, kita yakin dengan ilmu yang kita ada, insya-Allah ibadah itu menjadi mudah. Kan, selain daripada rukun umrah, ya, selain daripada rukun umrah, perkara yang kita perlu lihat seterusnya ialah wajib umrah. Wajib umrah. Apa itu wajib umrah? Iaitu perkara yang diwajibkan dalam ibadah umrah. Ada dua, iaitu ihram dari miqat dan juga meninggalkan perkara larangan dalam ihram. Apa itu ihram daripada miqat? Miqat ialah tempat ataupun masa untuk kita berniat ihram. Jadi kita kena wajib untuk kita berihram daripada miqat, ya. Dan meninggalkan perkara larangan dalam ihram bermula daripada saat kita sudah pun niat ihram, maka ada pantang larangnya. Jadi kita kena jaga pantang larangnya. Ya, kita kena jaga pantang larangnya bermula daripada saat kita niat sampai saat kita menyelesaikan ibadah umrah, iaitu setelah bertahallul, maka kita terkeluar daripada pantang larang dalam ihram. Itu sahaja. Jadi ramai juga yang akan bimbang, bagaimana nak menjaga pantang larang daripada ihram. Jangan bimbang, sebab kita buat umrah, ya. Umrah kita bukan seperti haji yang kita dah berada dalam keadaan ihram berhari-hari lamanya. Umrah ini sekejap je, dalam masa beberapa jam telah pun selesai. Mungkin ada keadaan yang tertentu, contoh macam seperti seorang wanita yang berada dalam keadaan haid, menunggu sehingga habis haidnya baru terus meneruskan umrah, sekiranya dia telah datang haid sebelum dia berniat ihram. Jadi itu secara terperincinya akan kita bahaskan pada sesi akan datang, insya-Allah. Okey, jadi ada dua perkara, iaitu rukun umrah ada 5. Selesai 5 rukun ni, maka sahlah umrah kita. Dan kemudian ada dua perkara yang menjadi wajib di dalam umrah. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, apa perbezaan di antara rukun umrah dan wajib umrah? Kan, wajib tu wajib tak? Wajib tu tentu sahaja wajib, kan? Apa punya soalan, kan? Wajib tentulah wajib. Rukun wajib ke tidak? Rukun wajib ke tidak? Rukun juga wajib. Jadi apa perbezaan di antara rukun umrah dan wajib umrah? Perbezaannya adalah rukun adalah perkara yang menentukan sama ada sesuatu ibadah itu sah ataupun tidak. Rukun adalah yang menentukan sama ada sah ataupun tidak sesuatu ibadah tersebut. Maksudnya, rukun itu sekiranya tidak cukup, dia akan membatalkan ibadah tersebut. Maksudnya, rukun itu dia umpama seperti jikalau sebuah pokok, dia umpama dengan akar pokok. Jikalau tak ada akar pada satu pokok itu, maka tidak akan hidup, tak akan jadi pokok itu. Ataupun umpama seseorang itu membina rumah. Rumah itu wajib kena ada dinding tak? Ada dinding. Tapi rumah itu, rukun itu, kalau rumah, dia umpama kita membina tiang pada rumah. Kalau tak ada tiang ataupun tiang seri pada sebuah binaan rumah tu takkan jadi. Kita tak boleh bina bumbung saja, kita tak boleh bina dinding saja.
tak boleh. Dia kena ada tiang, barulah kita gelar bangunan itu sebagai, barulah bangunan itu boleh berdiri dan bangunan itu kita boleh panggil sebagai rumah. Sekiranya rumah itu tak ada dinding, dia tetap satu bangunan juga, tapi tak ada tiang tak boleh. Tak ada tiang tak jadi rumah tu. Jadi rukun itu dia umpama seperti tadi tu, tiang seri dalam pembinaan sebuah rumah. Jadi rukun itu kalau kurang, kalau kita tak ikut susunan ataupun kita terkurang salah satu rukun, maka ibadah umrah kita tidak sah. Tetapi jikalau wajib umrah, dia adalah wajib seperti yang kita faham, ya, bahawa sesuatu perkara itu diwajibkan, diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita buat, tak ada pilihan. Jadi kita mesti buat. Sekiranya kita buat, mendapat pahala. Sekiranya kita tinggalkan, ianya berdosa. Tetapi wajib dia tidak membatalkan ibadah tersebut. Jadi dalam konteks umrah ini, wajib umrah adalah perkara yang wajib dalam ibadah umrah. Tapi sekiranya kita tinggalkan secara sengaja ataupun tidak sengaja, dia tidak membatalkan umrah tersebut. Hanya kita berdosa dan perlu membayar dam. Contoh, ihram daripada miqat. Sekiranya telah lepas daripada miqat, kita belum niat ihram lagi, maka kita masih boleh berniat ihram. Umrah kita boleh teruskan. Cuma kita telah melanggar perkara wajib umrah, maka berdosa dan kena bayar dam. Macam tu. Sama juga dengan meninggalkan perkara larangan dalam ihram. Contoh, semasa berada dalam keadaan ihram, ya, kita tidak boleh mencabut, ya, daun-daun ataupun tumbuhan-tumbuhan daripada tanah suci. Jadi sekiranya kita tercabut daun ataupun mematahkan ranting pokok, ya, di tanah suci, maka kita telah melanggar pantang larang dalam ihram. Ya, kena bayar dam, tetapi dia tidak membatalkan umrah kita. Jadi rukun umrah adalah perkara yang wajib, yang menjadi rukun menentukan sama ada sah ataupun tidak ibadah umrah tersebut. Wajib umrah pula adalah perkara yang diwajibkan, dan sekiranya kita tertinggal secara sengaja ataupun tidak, ianya tidak membatalkan ibadah umrah kita. Harap-harap dengan penjelasan ini, insya-Allah, ya, sahabat-sahabat kalian mampu memahami, ya, apa itu rukun umrah dan juga wajib umrah. Secara kesimpulannya, sekiranya kita telah membuat perkara yang rukun, iaitu bermula dengan niat ihram, kemudiannya tawaf, kemudiannya sa'i, kemudiannya tahallul dan mengikut tertib, maka telah pun sah umrah kita. Mudah sahaja. InsyaAllah pada episod-episod akan datang, saya akan kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat semua, ya, berkaitan dengan rukun umrah tadi, iaitu akan kita perincikan, ya, niat ihram bagaimana, tawaf bagaimana, sa'i bagaimana, tahallul bagaimana. Dan insya-Allah secara khususnya pada siri yang akan datang ni, insya-Allah saya akan berkongsikan kepada sahabat-sahabat semua berkaitan dengan rukun yang pertama di dalam umrah, iaitu niat ihram, yang juga akan menjadi siri yang paling panjang, yang paling besar dalam siri khusus umrah ini, insya-Allah. Dan dengan itu saya memohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Kita berjumpa lagi pada siri yang akan datang dalam khusus umrah nasihat mu'alaf. Bagi sahabat-sahabat yang menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan juga share dan juga subscribe channel Nasihat Mu'alaf, ya. Sokongan daripada tuan-tuan dan puan semua membolehkan saya untuk terus menghasilkan konten-konten yang membawa kepada kebaikan. Kita berjumpa lagi. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.